Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih siaran ini pada waktu ini. Saya 2200-967 Nur Hidayah Ilmi selaku hos bagi buletin utama ZP64. Pandemik COVID-19 di samping pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Mac 2020 telah menyaksikan kes keganasan rumah tangga meningkat sebanyak 8% berbanding tahun sebelumnya. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Sister in Islam (SIS), kes keganasan rumah tangga tahun lalu direkodkan sebanyak 23% jika dibandingkan ketika 2019 yang mencatatkan 15%. Menurut kenyataan SIS lagi, antara bentuk keganasan yang dialami adalah penderaan fizikal iaitu 37%, penderaan psikologi 31%, penderaan sosial 11%, penyalahgunaan keuangan 16% dan keganasan seksual 5%. Jelas pertubuhan itu lagi, statistik yang direkodkan menerusi perkhidmatan Telenisa yang diwujudkan oleh pihaknya sebagai saluran aduan masalah rumah tangga yang beroperasi dari pukul 9 pagi hingga 10 malam bermula Isnin hingga Jumaat. Menurut kenyataan SIS, pandemik COVID-19 telah menyebabkan berlakunya pelbagai masalah sosial terutamanya dalam kalangan golongan wanita kerana kes keganasan rumah tangga melonjak naik sejurus PKP dilaksanakan dengan statistik ini yang direkodkan menerusi aduan Telenisa sama ada melalui panggilan telefon dan khidmat WhatsApp. Sepanjang pandemik tahun lalu, mereka telah menerima panggilan melibatkan 422 individu dengan 364 daripadanya adalah klien baharu manakala 58 klien ulangan. Sejumlah 373 orang atau 88% adalah jantina wanita dan 31 lelaki serta selebihnya jantina yang tidak dikenal pasti. Tambah kenyataan itu lagi, wanita merupakan antara golongan yang terdedah akibat kesan pandemik COVID-19 apabila mereka berhadapan penderaan fizikal dan emosi yang berpunca oleh konflik rumah tangga. Pada masa yang sama, SIS memaklumkan 4 punca utama penceraian suami isteri tahun lalu adalah keganasan rumah tangga sebanyak 23%, suami tidak memberi nafkah 18%, curang 14% dan poligami serta masalah keuangan 19%. Seperti yang diketahui umum, ramai yang telah kehilangan punca rezeki ketika pandemik tercetus hingga menyebabkan masalah keuangan dan beban ekonomi lebih berat ke atas isi rumah. Malah ketika pandemik melanda, terdapat beberapa kes di mana sesetengah isteri hanya mendapat tahu suami telah mengahwini isteri baru tanpa restu atau kebenaran mereka. Pada masa yang sama, SIS memaklumkan penurunan statistik pertanyaan berhubung hak harta perceraian sebanyak 17% pada tahun 2020 berbanding 27% pada tahun 2018 dan 20% pada tahun 2019. Disebabkan isteri dimaklumkan oleh suami supaya tidak membuat tuntutan ke atas hak perceraian. Kata kenyataan itu lagi, tindakan berkenaan menyebabkan mereka beranggapan bahawa mereka tidak mempunyai hak untuk berbuat sedemikian kerana tidak memberi sumbangan dalam bentuk keuangan. SIS justru itu menggesa kerajaan agar hukuman lebih berat dikenakan terhadap suami yang gagal memenuhi tanggungjawab nafkah kepada keluarga dan menubuhkan satu agensi yang berperanan menaksir dan melangsaikan nafkah tertunggak bagi anak-anak yang terkesan akibat penceraian ibu bapa. Menurut kenyataan SIS, tujuan agensi ini adalah untuk menyediakan dana secukupnya bagi anak-anak dan menjadikan nafkah keluarga sebagai bayaran automatik dan berterusan tanpa memerlukan perintah mahkamah. Sebelum mengakhiri buletin pada malam ini, anda yang mengalami keadaan ini dinasihatkan untuk membuat laporan polis atau meminta pertolongan kepada jiran tetangga untuk keselamatan anda. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam hormat.